Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini saya akan memulakan ulang kaji yang pertama sebelum kita menduduki peperiksaan percubaan SPM nanti. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita lihat kepada soalan yang pertama iaitu tamadun Indus yang muncul di Sungai Indus pada sekitar tahun 2500 sebelum Masihi telah berjaya membina bandar terancang terawal di dunia. So, di sini saya nak highlight kan perkataan bandar terancang terawal di dunia. Okey, bila kita tengok kertas 2 struktur dan bahagian A ini, kita pastikan, kita lihatlah markah dia dan setiap soalan ini merangkumi 10 markah. Ini bagi soalan, setiap soalan struktur yang ada. Dan kita tengoklah pembahagian soalannya adalah mungkin A, B, C. Dan kita boleh tengoklah, kalau kita tengok ke bawah dan total markahnya adalah kalau ini dipecahkan kepada 4 soalan dan jumlah markahnya berjumlah 10 markah. Itu kita tengok dulu soalannya bagaimana. Kita pergi kepada tamadun Indus. Muncul di Sungai Indus. Para pelajar juga boleh melihat rakaman video saya dengan menggunakan Google Map application yang kita boleh lihat tamadun Indus itu, kawasan tamadun Indus itu di mana. Kita lihat kepada soalan pertama. Namakan 2 bandar utama yang terbentuk di lembah Sungai Indus. Okey, 2 bandar utama. Jadi, apa yang perlu kita kena ingatlah, ini adalah soalan berbentuk fakta. So, kalau kita tahu jawapannya, kita teruslah tulis jawapannya. Mohenjo-daro. Mohenjo-daro. Kalau kelas-kelas galuh saya, kelas-kelas pelajar yang gagal yang kita nak bantu lulus, selalunya saya akan suruh mereka ingat Muhammad Benjo. Muhammad Benjo. Kenapa Muhammad Benjo? Bila kita padamkan D dan B, jadilah Mohenjo-daro. Tu sekadar suka-sukalah cara bagaimana nak membantu pelajar mengingat. Dan satu lagi, Harappa. Harappa. Ataupun kalau nak ingat kan ada lagu daripada Syamil iaitu Harapan. Jadi pelajar ni diingat lagu-lagu ni. Jadi bagaimana nak cara ingat? Itulah kita doublekan apa? Harappa. So di sini pelajar akan mendapat 2 markah. Soalan yang berikutnya adalah kepesatan penduduk di bandar di atas menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan. Pelbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan. Kita kena nyatakan kegiatan ekonomi tersebut. Okey, kegiatan ekonomi. Sebelum kita tulis jawapan di bahagian kertas yang perlu kita jawab ni, saya suka kalau pelajar dapat conteng. Carilah kawasan untuk menconteng sebelum kamu menjawab soalan peperiksaan tersebut. Okey, katakan kita conteng kawasan. Carilah kertas untuk kita nak conteng. Kata kegiatan ekonomi. So, kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi dalam tamadun Indus. Kita tengok ada perkataan sungai. Ada perkataan sungai di atas. Jadi bila ada perkataan sungai, kita boleh kaitkan dengan aktiviti yang pertama adalah perdagangan. Aktiviti perdagangan.
Kemudian kita boleh cuba huraikan aktiviti perdagangan tersebut. Kita boleh katakan hubungan perdagangan tadi, okey, hubungan perdagangan dengan kerajaan tamadun lain. Dengan kerajaan tamadun kerajaan ataupun dengan kerajaan luar. Contohnya kerajaan Mesopotamia. Okey, kat situ dah ada dah jawapan tu. Okey, kemudian kita boleh kaitkan kegiatan ekonomi seperti pertanian. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, di mana kita boleh kaitkan aktiviti pertanian ini dengan menyediakan ataupun menyediakan makanan. Untuk sebagai sumber makanan, kita boleh bagi contoh lah. Contoh dia mungkin mereka tanam kacang, tanam bali. Ini jenis kekacang lah, tanam bali. Dan kemudian kalau kita tengok kepada tamadun Indus, kita boleh kaitkan dengan yang mereka banyak buat, yang kalau kita tengok kuil Hindu, ada banyak arca-arca lukisan yang dilukis, yang mana kita ingatlah itu adalah kegiatan ekonomi artis. Artis ni bukan dia penyanyi, dia juga melukis. So kita panggil golongan itu adalah artisan. Ekonomi artisan ini mereka ada yang menempa ataupun membuat barangan logam, ataupun kita boleh kata menghasilkan barangan logam. Contohlah buat pisau ke parang, mungkin adalah zaman dulu membuat barangan logam. Dan juga artisan ini tadi mungkin membuat tembikar. Jadi, kamu boleh buat ayat berdasarkan apa yang kita senaraikan tadi. Okey, daripada aspek perdagangan, kita ada pertanian dan kita ada artisan. Bila kita sebut 3 ni, kita dah ada 3 markah. Yang lain ni kita boleh masukkan sebagai huraian. Kita boleh masukkan sebagai huraian. Mana yang kamu ingatlah. Okey, kalau kita nak menjawab soalan ni tadi. Bagaimana cara kita nak menjawab soalan ini? Kita boleh terus ambil perkataan yang telah di-highlightkan, iaitu kegiatan ekonomi penduduk bandar tersebut adalah dalam aktiviti perdagangan. Mereka menjalankan aktiviti perdagangan dengan kerajaan Mesopotamia. Okey. Selain itu, aktiviti pertanian juga menyediakan sumber makanan. Juga bagi juga aktiviti, kamu buatlah ayat yang bersesuaian. Selain itu, aktiviti pertanian dapat menyediakan sumber makanan seperti kacang dan bali.
Kemudian kita boleh katakan lagi ekonomi, kegiatan ekonomi yang seterusnya. Kegiatan ekonomi yang seterusnya, buat ayat lah adalah artisan dengan menempa alatan daripada logam dan membuat tembikar. So, daripada jawapan seperti ini, murid akan mendapat lebih daripada 3 markah. Okey. Kita nak kecilkan kejap. Kecilkan kejap dia punya style. Okey, kita dah selesai menjawab soalan untuk bahagian B. Jadi kita boleh semak kat sini. Kita boleh semak bahawa kita boleh semak di sini yang kita tengok kita dah masukkan aktiviti perdagangan, kita dah masukkan dengan kerajaan Mesopotamia. Kemudian kita dah masukkan aktiviti pertanian, menyediakan sumber makanan, dan kita bagi contoh dan seterusnya. Kalau kita masukkan aktiviti artisan sama ada kamu kata membuat tembikar ataupun menempa alatan logam. So dekat sini dah banyak dah kata kunci bagi menjawab soalan B ini. Okey, untuk soalan C, jelaskan fungsi bandar terancang dalam tamadun Indus. Fungsi bandar terancang daripada bandar ke bandar dihubungkan dengan jalan yang lurus. Dan juga dihubungkan melalui sungai. Itu fakta lah. Jalan yang lurus dan dihubungkan melalui sungai. Kemudian kita bolehlah huraikan fungsi jalan yang lurus dan sungai. Boleh dikatakan jalan yang lurus menghubungkan antara bandar ke bandar. Jadi penduduk dalam tamadun tersebut dapat menjalankan ataupun penduduk pada zaman tersebut dapat berhubung antara satu sama lain. Kita boleh kata penduduk dapat berhubung antara satu sama lain. Untuk sungai pula, jadi untuk sungai kita boleh katakan perdagangan dapat dijalankan dengan melalui sungai, ataupun kita boleh katakan sungai berfungsi untuk menghubungkan daripada bandar ke bandar supaya aktiviti perdagangan dapat berjalan. Okey, itu sebenarnya kita dah dapatlah markah mungkin lebih daripada 2, tapi cikgu nak kongsi juga di sini di mana fungsi bandar terancang tamadun Indus yang special adalah mempunyai sistem kumbahan juga yang terancang.
Bila sistem kumbahan yang terancang itu menunjukkan masyarakat pada zaman tersebut amat pentingkan kesihatan dan kita boleh katakan pentingkan kebersihan. Okey, daripada sini, daripada apa lakaran yang telah kita bincangkan, bolehlah kamu menuliskan jawapan di ruangan soalan tadi. Okey, jelaskan fungsi bandar terancang dalam tamadun Indus. Okey, katakan cikgu nak tuliskan jawapan. Kita boleh buang bahagian soalan dan kita ambil yang lebihannya itu untuk kita mulakan menjawab soalan. Jadi, fungsi bandar terancang dalam tamadun Indus adalah adanya jalan yang lurus menghubungkan dari bandar ke bandar. Okey, fungsi bandar terancang dalam tamadun Indus adalah adanya jalan yang lurus menghubungkan dari bandar ke bandar. Kamu boleh buat ayat sendiri, pastikan masukkan kata kunci yang bersesuaian tadi. Okey, jalan yang lurus digunakan sebagai jalan perhubungan ataupun kita boleh kata apa penduduk bandar tamadun Indus ataupun penduduk tamadun Indus berhubung antara satu sama lain melalui jalan tersebut. Bolehlah kita katakan ada 2 markah di situ, tapi selalunya cikgu minta pelajar jawab lebih sedikit untuk memastikan kita dapat markah yang maksimum. Sungai juga menghubungkan. Sungai juga menjadi salah satu cara perhubungan. Sungai juga menjadi laluan dari bandar ke bandar. Di mana sungai digunakan sebagai laluan perdagangan. Selain itu, adanya sistem kumbahan yang terancang menunjukkan penduduk di situ mementingkan kesihatan dan kebersihan. Okey, sobat, katakanlah kamu dapat menjawab dan meletakkan kata-kata kunci yang berikut. Sebenarnya kamu tak perlu jawab banyak macam ni, cuma cikgu berkongsi kata kunci yang mudah. Antaranya tadi jalan yang lurus, kemudian penduduk dapat berhubung antara satu sama lain, sungai menjadi laluan daripada bandar ke bandar, sungai juga digunakan sebagai laluan perdagangan.
Dan akhir sekali, sistem kumbahan yang terancang. Dan kamu kaitkanlah huraian dia tentang mementingkan kesihatan dan kebersihan. Okey, untuk soalan yang akhir, soalan D, sekiranya anda dilantik sebagai Datuk Bandar di tempat anda, apakah cadangan anda untuk menjadikan bandar raya tempat tinggal anda sebagai bandar lestari? Ada dua yang perlu kita perhatikan, iaitu Datuk Bandar dan sebagai bandar lestari. Lestari ini adalah bandar yang kekal. Kita dapat mengekalkan mungkin tahap kebersihan, menjaga persekitaran. Lebih kurang macam itulah kalau ikut fahaman saya. Kita cari beberapa kata kunci yang boleh membantu kita menjawab soalan ini. Saya akan bayangkan kita adakan pusat rekreasi. Pusat rekreasi yang mana kita boleh gunakan untuk beriadah. Kita boleh gunakan sebagai tempat beriadah, bersenam. So, selain itu, kalau kita nak fikirkan tentang bandar lestari, selain itu, kita boleh fikirkan tentang menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, kita boleh kembangkan lagi, huraikan lagi. Kita boleh huraikan lagi menjaga alam sekitar, memastikan sampah dibuang di kawasan yang disediakan. Kemudian apa lagi yang boleh kita tuliskan di sini? Kita juga boleh masukkan beberapa isi dan huraian. Maka kamu boleh tulis jawapan yang lengkap berdasarkan perbincangan kita tadi. Untuk soalan ini, kamu boleh kumpulkan sebanyak 10 markah untuk soalan struktur. Diharap perkongsian ini membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan struktur dan semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan salam Kaizen, Continuous Improvement.